Salam saya ucapkan kepada Sejahidi Saili dan siapa-siapa sahaja yang sedang menonton video ini. Nama saya Elisha Leonard Lee dari kelas CTU 552 1S9 dari program AM 228 semester 3. Dalam video ini saya ingin membawa anda bersama saya untuk membincangkan tentang sejenis falsafah yang dinamakan liberalisme dan apakah isu yang timbul bersama liberalisme ini. Untuk kita lebih senang mengenal pasti isu-isu tersebut, kita harus faham apakah maksud liberalisme itu sendiri. Liberalisme datang daripada perkataan asal iaitu liberal atau liberty yang membawa maksud kebebasan, kebebasan seorang individu. Kebebasan ini boleh dipandang daripada pelbagai perspektif, contohnya daripada perspektif ekonomi, politik, agama dan juga sosial. Jadi, kenapakah kebebasan seseorang itu boleh menjadi satu masalah besar di dunia sehingga dapat tarikan ramai, terutamanya dari ahli-ahli falsafah? Ini adalah kerana liberalisme mewajibkan semua orang untuk menghormati kebebasan individu. Oleh itu, mereka juga percaya bahawa liberalisme ini adalah jalan yang betul dan adil, sehingga mereka percaya bahawa tugas utama seorang pemerintah adalah menjaga dan melindungi kebebasan rakyat, seperti kebebasan berfikir, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan hak pribadi dan juga kebebasan individu itu sendiri. Ini membawa kita kepada isu pertama, iaitu liberalisme ini amatlah bertentangan dengan kepercayaan agama. Liberalisme ini dikelilingi dengan idea untuk menghormati kebebasan seseorang individu untuk melakukan apa sahaja tanpa risau akan ketentuan agama. Salah satu contoh yang ketara kita dapat lihat adalah dari amalan budaya barat, terutamanya dari United States yang menghalalkan LGBTQ community. LGBTQ community adalah komuniti yang menerima kepelbagaian seksualiti seperti sama jantina. Secara umum kita semua tahu tiada agama yang membenarkan hal tersebut. Seperti saya, seorang penganut agama Kristian, contoh-contoh ayat suci dari The Bible yang menentang amalan LGBTQ community ini adalah terbukti daripada 1 Korintian 6 ayat 9, 1 Timothy 1 ayat 10, Leviticus 20 ayat 13 dan banyak lagi. Tapi disebabkan kumpulan liberal ini dengan mindset kebebasan individu yang melampau, ia lambat laun akan menjejaskan kepercayaan penganut dengan memanipulasikan ayat-ayat suci dalam buku suci dengan cara menterjemahkan semula ayat-ayat sedia sempurna dengan logik. Sebagai contoh, Islam liberal adalah forum yang dibawa dari Indonesia. Ia membawa kebimbangan kepada penganut kerana ia berniat untuk mempengaruhi umat Islam dengan fahaman yang songsang dan tafsiran yang salah terhadap Islam sampai tahap mereka ingin mengkaji semula Al-Quran untuk mengubah maksud atau istilah yang sudah sedia sempurna. Isu kedua yang timbul daripada liberalisme ini adalah dari perspektif ekonomi atau dinamakan sebagai ekonomi liberal. Ekonomi liberal sini adalah apabila setiap usahawan mempunyai kebebasan atas semua aspek dalam perniagaannya seperti penentuan harga, produk, persaingan yang bebas dan campur tangan oleh kerajaan adalah terbatas. Dengan kebebasan seluas ini, usahawan dalam ekonomi liberal berhak untuk meletakkan harga sebesar manapun untuk mendapat untung yang maksimum tanpa disoal oleh rakyat, pembeli ataupun kerajaan. Bayangkan dengan peluang pekerjaan yang rendah, gaji minimum 1,200 akan tetapi harga barang keperluan seperti beras mencecah RM500 untuk 1 kilo. What? Ini adalah kerana tiadanya campur tangan kerajaan untuk menjaga kebajikan masyarakat. Ini semua adalah disebabkan pemikiran liberalisme bahawa semua orang ada hak untuk buat apa sahaja yang mereka inginkan. Ini juga menunjuk perangai yang menjunjung tinggi sikap individualistik. Pernah tak dengar orang cakap, the rich get richer and the poor get poorer? Ini membawa maksud orang yang sedia kaya akan menjadi lebih kaya, malahan yang miskin, tiada jalan keluar dari kesengsaraan. Oleh kerana pemikiran liberalisme dengan sikap individualistik, orang kaya enggan membantu orang miskin, malahan guna duit mereka untuk mengeksploitasi orang-orang miskin. Kita ambil semula contoh yang tadi,
Usahawan-usahawan membawa umpama orang kaya dan kita rakyat membawa umpama orang miskin. Dengan harga yang melonjak atas barang keperluan, kita sebagai rakyat, walau macam manapun, kita perlu barang keperluan ini untuk teruskan hidup, betul tidak? Oleh itu, rakyat terpaksa beli walaupun harga yang melampau. Dengan keuntungan yang sebesar ini, usahawan-usahawan akan sentiasa kekal kaya. Ini adalah dua isu yang saya jumpa berkaitan dengan liberalisme. Konklusinya, liberalisme adalah pemikiran asing yang cuba memanipulasikan pemikiran kita sehingga kita hilang arah daripada kesopanan asas manusia untuk membezakan yang betul dengan yang salah. Jika kita rakyat tidak terus menentang idea liberalisme ini daripada diterima dalam Malaysia, ia akan membawa banyak masalah bukan sahaja dari segi keruntuhan agama, juga dari segi ekonomi. Ramai rakyat yang akan sengsara kerana kebajikan sosial tidak lagi diambil berat. Renungkanlah apa yang saya sampaikan tadi dan itu sahaja dari saya. Terima kasih kerana mendengar.